Dalam surah Al-Ankabut ayat 8, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui tentangnya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada akulah tempat kembali kamu, kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azzatul Mastura binti Muhammad Asri. Kumpulan kami akan membentangkan tentang aplikasi adab dan nilai terhadap ibu bapa dan keluarga dan kesan pengabaiannya. Yang pertama, definisi adab. Perkataan adab itu daripada kalimah bahasa Arab iaitu ta'dib. Kalimah ini pula berasal daripada dua kata iaitu ya'dub dan adaban yang bererti santun, beradab dan sopan. Menurut Ibnu Al-Imad, adab adalah himpunan akhlak yang baik. Manakala daripada Tokoh Umar, beliau mendefinisikan adab dengan lebih luas skopnya, iaitu sejumlah pengetahuan kemanusiaan yang dikhususkan dengan pembentukan perkembangan kebiasaan diri, dan kebiasaannya sifat yang lahir dan terbit secara dapat dengan sejarah, budaya setempat, ilmu bahasa, falsafah dan lain-lain ilmu yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, adab didefinisikan sebagai tingkah laku serta tutur kata yang halus, berbudi bahasa, budi pekerti yang baik serta cara seseorang itu berkelakuan dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, ketika bergaul dengan orang lain, seharusnya kita menggunakan kata-kata yang baik ketika bercakap dan tidak menggunakan bahasa-bahasa atau melakukan perbuatan yang tidak baik atau biadab. Oleh yang demikian, sebagai seorang yang beradab, kita sewajarnya mempunyai tingkah laku yang bertamadun dan tidak berkelakuan seperti orang yang tidak beradab. Kita seharusnya perlu menghormati orang lain, tak kira bangsa, agama, umur dan sebagainya. Oleh itu, dengan mempraktikkan peradaban ini, kita dapat memajukan tingkat kehidupan masyarakat dan bangsa pada aspek jasmani dan juga rohani. Yang seterusnya adalah definisi nilai murni. Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perilaku yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungannya sama manusia, alam dan juga Tuhan. Memetik kata Wan Muhammad Zahid, beliau berkata, nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama yang menjadi kriteria atau ukuran. Nilai murni suatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama yang menjadi tujuan semua agama untuk membentuk kehidupan penganutnya menjadi lebih baik dan berakhlak mulia. Murni dapat didefinisikan sebagai tidak mengandungi unsur-unsur asing, iaitu unsur-unsur yang mencemarkan, iaitu jahat. Murni lebih kepada bersih, benar, suci dan tulen. Menjadi suci bermakna bersih dan tidak bercampur dengan perkara-perkara yang buruk. Apabila kita melakukan sesuatu dengan yang baik, kita boleh menjadi lebih baik. Setengah orang percaya bahawa dengan agama dapat membantu kita menjadi lebih baik, suci dalam hati dan fikiran kita. Oleh itu, dengan mempraktikkan dan mendalami tentang nilai murni ini sebenarnya dapat membantu kita menjadi lebih baik antara satu sama lain. Oleh itu, jelaslah bahawa nilai murni ini amat penting kepada kita. Lebih-lebih lagi untuk kita mempraktikannya terhadap ibu bapa dan keluarga. Seterusnya, mengaplikasikan adab dan nilai murni terhadap ibu bapa memiliki banyak kepentingan yang sangat penting. Antaranya, yang pertama, kepentingan sosial dan moral. Adab dan nilai murni terhadap ibu bapa merupakan nilai-nilai moral dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menerapkan nilai-nilai ini dalam hubungan dengan ibu bapa dapat membantu menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Yang kedua, kepentingan spiritual. Menerapkan adab dan nilai murni terhadap ibu bapa juga memiliki nilai spiritual yang penting. Islam sebagai contohnya mengajarkan bahawa berbakti kepada ibu bapa merupakan salah satu amalan yang sangat mulia dan dapat mendatangkan pahala besar di akhirat. Yang ketiga, kepentingan emosional. Hubungan dengan ibu bapa adalah hubungan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Menerapkan adab dan nilai mulia terhadap ibu bapa dapat membantu membangunkan hubungan yang lebih baik, mengurangi konflik dan memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua. Yang keempat, kepentingan psikologis. Menerapkan adab dan nilai murni terhadap ibu bapa juga dapat membantu anak merasa lebih baik tentang dirinya sendiri dan membantu mengurangi perasaan bersalah dan penyesalan di kemudian hari. Ini kerana anak merasa telah melakukan yang terbaik untuk membahagiakan dan berbakti kepada ibu bapa. Yang kelima, kepentingan sosial ekonomi. Kepentingan sosial ekonomi juga dapat terkait dengan menerapkan adab dan nilai murni terhadap ibu bapa. Hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang sihat, stabil dan bahagia yang dapat mendapat positif pada kesejahteraan ekonomi keluarga yang secara keseluruhan. Sebagai rumusan, menerapkan adab dan nilai murni terhadap ibu bapa memiliki kepentingan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara sosial, moral, spiritual, emosional, psikologi maupun sosial ekonomi. Seterusnya ialah faktor pengabaian adab dan nilai murni terhadap ibu bapa. Yang pertama ialah ibu bapa pernah mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak. Pengabaian terhadap ibu bapa ni disebabkan pengalaman anak-anak itu sendiri ketika di alam kanak-kanak. Mungkin semasa kecil kedua ibu bapa mereka bersikap bengis, suka mendera, tak memberi nafkah hidup dan tak memberi kasih sayang yang cukup. Maka anak-anak ni mereka akan bertindak balas dan menyimpan perasaan trauma dan dendam untuk membalas dendam terhadap kedua ibu bapa mereka yang dianggap kejam itu. Okey, yang kedua pula ialah kurang kefahaman dan didikan agama. Seperti yang kita tahu, penghayatan nilai-nilai agama adalah sangat penting dalam membentuk peribadi yang mulia. Anak-anak yang tak mendapat didikan agama dan kerohanian sejak kecil lagi, mereka ni akan cenderung dengan mementingkan diri sendiri dan mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa yang sudah tua. Mereka juga tak tahu untuk menghormati, menyayangi dan menghargai pengorbanan serta kepayahan ibu bapa yang mengasuh mereka sejak kecil sehinggalah mereka menjadi dewasa. Okey, yang terakhir pula ialah anak-anak yang terpaksa berhijrah untuk mencapai kerjaya. Faktor kerjaya dan keinginan meningkatkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi ini telah mendorong anak-anak generasi muda berhijrah dan tinggal berasingan dengan ibu bapa mereka. Selain itu juga, disebabkan anak-anak terlalu sibuk untuk mencari rezeki dan belajar, mereka lupa akan ibu bapa mereka di kampung. Sebagai contoh, anak-anak ni dia tidak bertanya khabar dengan ibu bapa mereka dan tidak memberikan sebarang berita tentang kehidupan mereka sepanjang mereka berhijrah di bandar. Seterusnya, mari kita lihat kesan pengabaian adab dan nilai murni terhadap ibu bapa dan keluarga. Yang pertama, menyebabkan hubungan silaturahim antara keluarga menjadi renggang apabila seorang anak tidak mengamalkan adab yang baik dan nilai murni dalam hubungan kekeluargaan, sudah tentu rasa kasih sayang antara keluarga juga berkurang. Justeru memberi impak dalam hubungan antara ibu bapa dan juga adik-beradik. Sebagai contoh, semasa raya ini, mungkin ada ibu meminta tolong anaknya untuk membantu mengemas rumah kerana tetamu akan datang. Namun, anaknya memberi alasan malas dan menjawab secara biadab. Perkara ini pastinya menyebabkan ibu tersebut merasa sedih kerana anaknya sendiri tidak mempunyai adab walaupun telah dididik dan diasuh sejak lahir lagi. Kemudian, kesan yang kedua menjejaskan imej dan sasiah diri. Individu yang tidak mempunyai adab terhadap ibu bapa dan keluarga akan dilihat oleh mata-mata orang sekelilingnya. Kawan-kawan, guru-guru, saudara mara dan juga jiran-jiran akan mempunyai perspektif yang buruk terhadap individu tersebut kerana tidak menghormati ibu bapa dan keluarganya. Hal ini jika berlanjutan akan menyebabkan orang-orang di sekeliling memandang rendah dan menjauhi individu tersebut. Tamsinya, semasa di kampung, makcik-pakcik dan sedara akan sentiasa memerhatikan perangai kita. Jika kita tidak menunjukkan peribadi yang baik terhadap ibu bapa dan adik-beradik kita, mereka akan mula berasa tidak senang dan menyampaikan perkara ini kepada orang lain, lalu mengakibatkan kita dianggap sebagai anak yang biadab. Kesan yang terakhir adalah melahirkan masyarakat yang tidak berakhlak.
Keluarga adalah institusi pendidikan yang pertama. Sekiranya seorang anak gagal menerapkan adab dan nilai murni dalam lingkungan keluarga, maka mustahil anak tersebut dapat mengamalkannya di luar lingkungan keluarga, melainkan untuk mengambil kesempatan. Contohnya, individu ini biadab terhadap ibu bapanya, tetapi baik dengan kawannya kerana rakannya selalu belanja makan dan menyiapkan tugasannya. Jika pengabaian adab terhadap ibu bapa dan keluarga ini semakin berleluasa, maka semestinya kita akan melahirkan masyarakat yang tidak berakhlak dan hanya bersikap hipokrit semata-mata. Okey, baiklah, seterusnya analisis dan perbincangan. Antara salah satu isu ialah penjara anak buang ibu bapa. Malaysia perlu menggubal satu undang-undang khusus lagi yang tegas bagi melindungi ibu bapa yang menjadi mangsa lepas tangan anak-anak mereka bagi mengekang perbuatan itu. Menurut utusan Malaysia pada 14 April 2021 di Petaling Jaya, terdapat pakar sosial iaitu Prof. Datuk Dr. Muhammad Shatta Sabran yang berkata, jika perkara itu tidak dikekang lebih awal, generasi hari ini akan terus mewarisi perbuatan sama kepada ibu bapa mereka kelak. Tambahan itu, menurut beliau, ia adalah sangat memalukan apabila Malaysia ni sebagai negara yang majoritinya umat Islam dan mengamalkan budaya ketimuran gagal membendung kes pembuangan ibu bapa sehingga warga emas itu sendiri terpaksa berteduh di rumah kebajikan bagi menghabiskan sisa hidup mereka. Selain itu, Datuk Dr. Muhammad Shatta Sabran juga berkata bahawa anak yang membuang ibu bapa bukan sahaja akan dikenakan hukuman fizikal seperti penjara, malah mereka juga akan dikenakan denda yang bukan fizikal, iaitu menyenarai hitam nama-nama mereka. Kerajaan juga telah melakukan pelbagai usaha termasuk kempen kesedaran, tetapi malangnya sehingga kini ia gagal. Jadi kita terpaksa gunakan saluran undang-undang pula. Seterusnya, isu semasa yang hendak kita kupaskan ialah kes penderaan ibu bapa oleh anak-anaknya. Baru-baru ini, pada bulan Januari 2023, seorang lelaki berumur 22 tahun telah membelasah ibunya ketika mereka sedang bertengkar. Perkara ini sangat sedih kerana bagaimana seorang anak tergamak untuk melakukan perkara yang sangat kejam terhadap ibunya sehinggakan gigi ibunya patah. Lelaki ini kemudian dimasukkan ke penjara. Tetapi jelas, nyata dan terang bahawa lelaki ini tidak mengaplikasikan nilai dan adab terhadap ibunya dan juga semestinya bapa dan ahli-ahli keluarganya kerana dia tidak mempunyai rasa takut dan tidak ada rasa hormat terhadap mereka. Jadi, solusi yang hendak saya cadangkan ialah ibu bapa hendaklah mendidik anak-anaknya tentang adab sejak kecil lagi. Pujaga Melayu ada mengatakan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa hendaklah ajar anak-anaknya kerana anak-anak ini akan ikut apa yang ibu bapa lakukan sehingga mereka sudah besar. Jika ibu bapa tidak mendidik anak dengan adab yang baik, maka anak-anak akan membesar dengan rasa tidak hormat, dengan sikap yang buruk dan dibenci oleh masyarakat. Jika ibu bapa memberikan contoh teladan yang baik, maka anak-anak pasti akan mengikuti contoh teladan itu. Sebagai kesimpulannya, menerapkan adab dan nilai murni terhadap ibu bapa dan keluarga sangat penting dalam kehidupan seharian. Terdapat juga faktor dan kesan pengabaian jika tidak mengaplikasikan adab dan nilai murni. Oleh itu, adab dan nilai murni mempunyai kepentingan yang tinggi bagi kehidupan manusia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.